Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So semalam dah pun berlaku sesuatu yang agak drastik di Bitcoin, iaitu chart daily kita nampak kejatuhan yang kuartal drastik di Bitcoin dan dah touch pun tu punya target-target. So ke mana arah pergerakan market? Adakah kita akan jatuh lagi? Adakah kita akan bounce? Nanti kita akan tengok di chart dan Zul akan terangkan apakah possibility untuk the best case dan the worst case boleh berlaku di Bitcoin, dan hopefully data yang Zul share ni dapat membantu anda untuk buat sebarang keputusan, dan Zul akan share juga apa yang Zul akan buat untuk Zul punya portfolio, sama ada Zul sell, holding, buy ataupun sebarang tindakan yang Zul akan buat berdasarkan apa yang Zul analisis. Untuk Zul ni Zul akan terangkan untuk anda, dan hopefully data itu dapat membantu anda untuk anda buat keputusan yang terbaik untuk anda punya portfolio. So guys, kita pergi, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang dah berlaku untuk di coin market untuk tempoh dalam 24 hours untuk hari semalam, iaitu hari Isnin. So hari ni adalah Selasa tu pagi. Kita tengok total market, currently total market berada di mana. So macam juga sekiranya total market berada di bawah 2 trilion, kita akan expect kita sedikit bearish momentum ataupun sedikit price untuk kejatuhan. So total market daripada minggu lepas 2.16 yang tertinggi kita berada di 1.8. Even kalau ikutkan pagi semalam pun kita berada di 1.9 trilion. So pagi ni berada di 1.8 tu, mostly kita boleh katakan at least kita hilang dalam 100 bilion untuk dalam tempoh satu hari semalam. So tengok volume juga yang drastik daripada 50,000 ke lebih 50 bilion ke 103 trilion. Expected ke kuartal kenaikan hampir 50% daripada pagi semalam, 50 naik kepada 103. So dominant BTC meningkat daripada 40 ke 41.2, Ethereum sikit drop daripada 19.8 ke 19.6. So meaning dengan kuartal market cap dia drop, volume meningkat, dominant BTC meningkat. So meaning kita tengok kejatuhan dalam Bitcoin adalah more drastic daripada altcoin. Disebabkan Bitcoin drop, kita akan expect altcoin lain juga akan turut melakukan dropping. So let's go, kita tengok summary peningkatan untuk ataupun summary untuk pergerakan hari Isnin, iaitu total market drop iaitu 6%. Kemudian juga tadi kuartal volume meningkat dengan drastik juga lebih pada 50% untuk kali dengan 74.33% increase daripada pagi semalam. Kemudian BTC juga dominant increase sebanyak 0.34. Tu meaning sebab tu cakap tadi untuk semalam kita tengok candle untuk daily, even untuk hari ni candle daily belum close lagi, iaitu pukul 8 nanti kita almost ada dalam 40 minit lagi untuk close candle daily. Expected untuk hari ni belum lagi expect. Kalau ada lagi drop, kita expect data ini akan bertambah. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di bawah 40, iaitu 39.7 dengan dropping untuk currently hampir 6%, dah masuk 6.05%. So bila Bitcoin drop 6%, kita akan expect altcoin lain akan drop lebih kuartal drastik. So Ethereum 7%, BNB hampir 6%, SRP 7.48, Solana 10, Cardano sendiri 10, below $1 balik, Terra 11%, Aave 12%. So tengok almost all coin semua drop almost hampir 10% ke atas. So apa pun, let's go, kita pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku, dan Dua akan terangkan kenapa ini boleh kata berlaku dan apakah expectation boleh berlaku lagi. Sebab apa, hari ini hari kuartal hari Selasa. So mostly malam nanti kita akan expect kita akan ada sikit big event untuk di US market. So apa pun nanti akan terangkan kenapa, apakah itu. So Lego kita pergi ke chart. Pertama kali Zul akan pergi ke BTC USD. So Zul akan pergi daily untuk tengok tu pergerakan ni. So apa yang berlaku semalam, Zul expectation kita boleh drop sampai mana kita ada level-level yang boleh bounce, iaitu 0.3 berada di atas ni. Ini adalah 0.3, 0.5, now 0.6. So kita berada di point yang expectation adalah good position untuk Bitcoin bounce. So adakah boleh bounce? So kat manakah expectation kita boleh drop? So expected mungkin kita akan ada sedikit drop lagi, disebabkan malam ini kita expected ada CPI new untuk expectation berapakah interest rate US market akan naik atau high. So expected akan melakukan peringatan lagi, tu akan terangkan berapa. So untuk chart ini Zul akan nak tengok lagi satu lagi box di bawah ni. Sebab apa? Box owning ni lah kita ambil daripada low ini ke high, yang kita ada, iaitu pump itu hampir 38. Ni kita ada lagi another betul-betul lower low. So ni Zul akan tarik another Fibonacci swing low. Nanti Zul akan give 4 hours. Sebab apa? Zul nak data yang tepat to swing low to swing high. Kita akan draw satu box
Ini adalah support yang di bawah. So meaning kita nampak petindih kawasan support tu, meaning kita boleh buat analisis untuk kita tengok pergerakan Bitcoin yang exactly ataupun opportunity untuk dia drop lagi sampai malam kawasan kuartal cross antara double box. So meaning untuk di daily, inilah kita tengok chart di daily. So meaning untuk kejatuhan, meaning kita akan tengok another lower yang ke 37 dan expected dalam board dalam kawasan 38 dan 37 ataupun exactly price adalah dalam ni. Untuk akan zoom in ni tuan tengok, iaitu dalam 38.9 ke 37.5. So inilah expectation kita boleh drop lagi untuk malam ini, dan sekiranya kita drop below trendline merah ni, so macam juga semalam, marilah kita menggelabah bersama. Itu sebab apa? Expectation kalau kita drop bawah trendline merah ni, kita akan trigger satu price target, iaitu price target mana macam tu ceritakan sebelum ini, iaitu point kita ada pergerakan ini, iaitu daripada high low, high high ke high low ini kita buat dah pergerakan bear flag ataupun pattern ataupun rising channel kita panggil. So sekiranya di sini adalah satu pattern bearish, expectation point of breaking, macam mana kita nak ambil price target daripada point atas ke bawah ini, kita akan nampak point of breaking. The worst case kita boleh nampak adalah sekiranya the breakout line merah ini iaitu 37.5. So meaning kita akan expect price itu boleh ada opportunity untuk sampai ke kawasan bawah ataupun kawasan sampai 12k. Siapa tahu 12k ni macam cakap tu adalah aku kata buat analisis untuk 4 year circle. Anda perlu tengok analisis 4 year circle tu, nanti saya akan letakkan link di atas untuk siapa-siapa yang masih belum tengok untuk memahami kenapa ada price target boleh sampai di kawasan ini. So itulah price target pertama, dan target yang kita boleh ambil daripada high ini. So kita gunakan swing high ini, swing low ini to high low dan lower low ni. Kita akan tengok point of breaking swing ni, meaning kita boleh nampak itu price early jatuh dalam kawasan 29 dan 28. So ada apa di 28, 29 kita ada support strong di kawasan ini. So meaning ada dua opportunity boleh berlaku, 29 dan 30, ataupun terus ke downtrend. So itulah aku kata apa yang akan buat, apakah akan trigger dalam market sekiranya price breakout trendline merah ni. So adakah berlaku? Yes, boleh berlaku. So apa berlaku? Kita akan buy more di bawah untuk especially untuk long term punya buying atau holding. So itulah pergerakan Bitcoin. So nanti akan yang ni akan deletekan untuk biru ni, dia akan letakkan tepi dulu untuk expectation tu. Bila-bila nanti kita boleh tarik balik line ni, tu so, kita letak tepi dulu untuk kegunaan in future. So benda tu tak perlulah drop banyak kali. So benda kita dah tahu ni untuk remind. So untuk currently kat manakah ada pergerakan market? So expectation untuk malam ni sebabkan ada CPI, ya apa tu CPI. Kita akan tengok yang ni bukan yang ni. Kita ada tengok ni disebabkan key point adalah untuk expectation. White House say it expect inflation to be extraordinary elevated in new report. So apa yang masuk adalah inflation akan expected kita akan melakukan lagi kenaikan. So siapa ingat bulan lepas atau bulan 3 kita ada inflation banyak 7.9. So mini inflation yang tertinggi dalam masa 40 tahun di US. So untuk expectation untuk esok adalah hari Selasa ataupun hari Selasa, kita hari ni lepas pagi. So US baru kuartal malam. So expected untuk kita malam nanti, kita di Malaysia waktu malam pukul 8, pukul 9. Untuk expected US baru pagi. So ini dalam pukul 12 malam kita expected dia akan meeting. So meeting dia akan keluar CPI. So apa tahu kita nak tengok CPI ni, the Consumer Price Index or CPI. So ini adalah dia akan tengok lah berapa pembelanjaan dia, berapa increase untuk sektor supply beli. So orang kata pembelanjaan dia punya negara tu, apakah aku kata data-data, and data itu akan nampak dia akan effect untuk 79 untuk aku kata index. So meaning sekiranya CPI ni kita tengok data yang tak baik, so meaning memang kita akan tengok interest rate aku kata US akan naik lagi untuk bulan ni. So meaning expectation ada yang mengatakan expected 8.5. So increase another 2 point expect dalam 1.5 seperti dalam 8.5% aku kata inflation rate akan meningkat. So meaning expect dia akan buat another kuartal, ikutkan 79 ni pun dah kuartal 40 tahun aku kata inflation yang tertinggi untuk dalam masa 40 tahun. So kalau 85 anda katalah memang bila inflation tinggi apa yang berlaku, aku kata US dollar akan expect akan melakukan inflation yang tinggi. So 8.5 expect apa pun akan expect untuk data. Tengok je malam ni data CPI. Sekiranya data SPI tak support untuk pergerakan market US, expectation akan jatuh. So bila jatuh, expect mungkin Bitcoin akan effect sedikit untuk kejatuhan untuk news CPI ni. So itulah pergerakan kenapa expect untuk malam ni ada kuartal
possibility untuk bounce, dan sekiranya as untuk short term mungkin kena bounce sikit untuk US dollar. Kita akan tengok market US dollar DXY. So DXY inilah DXY, so meaning apa yang berlaku, DXY sedang melakukan peningkatan. So untuk yang ni kita boleh draw satu trend line. So nak draw satu trend line untuk kuartal dolar ni, so inilah draw trend line. So meaning apa yang berlaku untuk CPI semalam, yes mungkin kita tengok akan sedikit good news untuk CPI tu, meaning aku kata dia untuk melawan inflation, tapi walaupun inflation still lagi naik, dia tak melawan disebabkan untuk naik inflation dia perlu naikkan interest rate. So kita tahu interest rate US dollar dah pun kasa 0.5 tu next meeting, iaitu bulan 4 nanti ataupun bulan Mac kalau ikutkan next meeting adalah expectation bulan ini adalah bulan 3-4, iaitu bulan Mei 3 dan 4. Kebetulan betul-betul hari raya kita dalam 3-4 tu. So meaning kita akan expected bila akan hari raya nanti akan ada another drop, ataupun expected untuk interest rate untuk US dollar akan melakukan peningkatan. So peningkatan apa kita daripada cakap untuk dia akan ada 6 lagi meeting. So yang ke bulan 5 ni adalah meeting yang ke untuk daripada ke 6, so meaning tengah 5. So meaning kita akan nampak another base peningkatan adalah 0.25. So meaning dengan current interest quarter interest rate untuk di US adalah 0.5, daripada 0.25 naik tambah 0.5 dah jadi pun 0.5. Current rate expected kalau tambah lagi next meeting expected yang 0.5. So meaning kita akan nampak interest rate di US akan jadi 0.75. So expectation end of the year kita akan nampak interest rate berdasarkan 6 meeting tu, kalau kita tambah 0.5 tambah darat bagi 5, kita expected penambahan setiap kali meeting 0.5, 0.25, 0.25, 0.25, meaning adalah 6 meeting lagi. End of the year kita akan expected hampir 2% quarter interest rate. So, kalau 2% tu tinggi, kalau ikut US 0.5 pun dah tinggi, kalau 1% to 2% lagi lah tinggi. Sebab tu dah expected macam mana kita nak lawan inflation, dia sebabkan interest rate perlu dinaikkan. So meaning untuk market US expected untuk tahun ni memang expected akan amat bearish untuk expect sampailah quarter end of this year. So itulah pergerakan chart Bitcoin, dan kenapakah Bitcoin expected boleh jatuh lagi untuk malam ni, dan adakah good position untuk kita bounce? Yes, consider good position untuk kita bounce di Bitcoin. Kenapa? Kita bukan pergi chart balik, iaitu kita dah sampai di point of quarter critical untuk Bitcoin untuk melakukan bounce, iaitu di kawasan ini. Mencakap kita ada possibility untuk price to bounce balik ke kawasan ini untuk kita breakout. Sekiranya apa yang akan worst case boleh berlaku, sebelum pergi worst case adalah kita nampaklah worst case adalah kata expected kita perlu hilangkan kita punya bearish kata bear flag ni. So macam mana nak hilangkan, meaning untuk currently kita perlu breakout bawah ni. So breakout bawah ni iaitu price akan sampai balik dalam kawasan 33 dan price perlu akan berlaku rebound balik. So bila rebound ni kita akan lost position trend line ni, kita akan lost kata pattern ini. So meaning apa yang akan berlaku untuk currently kita akan monitor another pattern. Kita akan monitor untuk zone yang lebih besar, bukan lagi 44 iaitu 48 ni. So meaning apa yang ada kawasan ni, kalau kita zoom out balik untuk 48 ataupun 46 kawasan ni, kita ada reaction di kawasan ni, reaction atau big reaction kawasan ni. So meaning untuk pergerakan ni kita akan tengok pergerakan sideways untuk Bitcoin antara 48 ke 33. So meaning kita akan nampak pergerakan pergerakan ini pergi ke 33, pergi ke 38. Next movement sepatutnya kita akan pergi ke 33. So 33 meaning kita akan expected yes dah sampai kita punya price target almost kawasan yang first target tadi ialah expected yang ni. Kita akan nampak je sedikit kuarter taklah sampai kuarter betul-betul di kawasan tu. Expected dah pun sampai kawasan, iaitu kita ada trigger di kawasan 33. And then expected kalau ini berlaku, kita akan nampak possibility untuk price Bitcoin akan buat pergerakan iaitu sideways, antara buat base, another base untuk ada 46 turun ke 3, 48 turun balik ke 3 dan rebound balik untuk ke kawasan 48. Dan expected apa berlaku ini, kita boleh nak buat double bottom untuk breakout, dan sekiranya kita breakout 33, so meaning kita akan push price more untuk hit minimum target untuk point break ini untuk sampai di 29. Dan sekiranya sampai 29, inilah kita support kita untuk last defense untuk kita bounce balik. Expectation kita akan ada another kuarter yang channel lebih besar iaitu daripada higher height dan kawasan ni untuk kita buat pergerakan kuarter bull flag. Apa itu bull flag? Kita perlu tengok di weekly, dan weekly anda akan nampak bull flag itu ataupun di daily anda nampak lebih senang iaitu di bull flag, iaitu pergerakan lebih besar, itu price melakukan. Ini tak nampak, itu akan pergi ke satu chart lagi. So inilah chart, okey, chart lah chart quarter 4 year circle, ataupun dia pergi chart ni lah, chart ni senang sikit.
Cara kita ni apa yang berlaku adalah kita tengok price melakukan kenaikan dan berlaku price buat bull flag untuk kata pattern yang lebih besar. So price a point of breaking ini kita akan nampak. Alright, point of breaking kita akan tengok point of breaking. Kita akan ambil yang kata lebih sharp sikit. So yang ni kita akan expect yang ni point of breaking. Sini point of breaking kita akan nampak price sampai almost dalam 100k untuk bull flag ini. So lah long term adalah bull flag, untuk short term bull flag ni untuk long term lah, kita mau tengok lebih kurang dalam aku kata estimate untuk makan tahun lah, expected 20-25 untuk net sebulan. So itulah pergerakan Bitcoin yang tu tengokkan apa yang akan boleh berlaku untuk pergerakan ini. So prepare your mind, prepare anda punya minda untuk tengok price jatuh, at least kita boleh push dalam sampai 33 dan expected sampai loss 30 ataupun sampai ke kawasan ni. Sampai kawasan ni mencakap dia akan hold saja buy, sampai kawasan ni 26.14 dia akan start buying untuk monthly. Whatever price kawasan tu dia tak kisah price, at least selagi mana price Bitcoin berada antara 26-15 dia akan buy untuk long term. Tu tak fikirkan pasal value, dia akan fikir untuk compose asset sebanyak boleh untuk Bitcoin net pump. So untuk pergerakan ni kita hopefully Bitcoin boleh bound di kawasan ni antara 38-37. Bound ini kita akan nampak price yang kita macam tu nak, iaitu price nak price tu naik, rebound balik, kemudian breakout ini dan pergi sampai kawasan ni. Dan untuk kawasan ni dia akan exit market, dia akan lock dia punya modal dalam profit. Kemudian sekiranya dia naik dia akan untung, sekiranya drop, itulah drop yang tu tak kisah pun, drop tu dia akan tunggu terus di kawasan kuartal last buy iaitu 26 dan 14k untuk bearish market. Untuk expected untuk bullish pula pump iaitu tahun 2025. So itulah pergerakan di Bitcoin ni, apakah yang boleh berlaku dan kenapakah kejatuhan ni, dan expectation untuk malam ni juga akan ada lagi a bit drop. So apakah point boleh buy di kawasan ni? Yes, boleh buy. Lu tunggu sedikit untuk expectation untuk RSI. So siapa tahu RSI, macam cakap RSI tu ada level-level yang penting. So nanti tu kami RSI. So RSI ni juga whatever price sampai di kawasan 16 ataupun lingkungan 20. So 20 ke 16 meaning adalah good position untuk unwind. So ini satu, ada dua. Kat sini belakang ni, kat belakang ni ada tiga. So apakah berlaku bila price sampai RSI bila berada di kawasan tu? So kita tengok RSI tu, normally kita tengok di sini RSI tu berada di kawasan ni dan price itu tag kawasan ni dah melakukan bound. Sama juga kalau aku tengok di kawasan ni kita akan ada sikit bound juga. Yes, even ada yang ikutkan kita downtrend, kita takkan nampak bound yang besar, tapi dalam buran kita akan nampak huge pump. Tapi disebabkan kita dalam berada di kuartal movement yang kuartal di lower low, expectation pergerakan ni ada sedikit kuartal huge pump, expectation almost dan 10%. So kita tengok berapa kat sini. RSI berada di 16 daripada point ini, price naik. So berapa persen peningkatan untuk Bitcoin time tu? Kita tengok swing low to swing high, kita nampak pergerakan Bitcoin 26%. So expected kat sini kita ada bound lagi iaitu di kawasan 16 RSI. So berapakah price bound? Kita akan nampak untuk miner kita nampak 40%. Kemudian di kawasan ini kita hampir. So meaning untuk RSI di kawasan ni lu tunggu dah hampir. Expected kita berada di mana? Tengok price ini RSI ni berada di 22. So meaning sekiranya malam ni kita ada push price lagi ke kawasan 38.9 ke 375 di kawasan kuartal red zone kita ni ataupun red trend line ni, expected RSI boleh berada di kawasan almost 16. So apa yang berlaku, kita akan expected RSI kuartal price boleh rebound balik untuk buat higher low ataupun untuk buat higher high. So expectation ada possibility untuk buat higher low untuk pergerakan more down ke bawah. Sebab apa? Untuk kawasan ni consider kita belum boleh buat lower low. So lower low adalah kita expect kita perlu break up at least kawasan ini. So price ini expect dalam 37.5. So kini price itu daily break up bawah ni, dan kebetulan betul-betul break up di bawah kuartal kita trend line ni. So meaning kita dah buat pergerakan higher high lower low daripada low ini. So meaning pergerakan low ini kita nampak RSI berada di kawasan 16. So meaning kita akan expect price itu akan melakukan bound. Bound sampai mana? Kita akan tengok swing high to swing low, expectation price sampai 0.6. Tu the point ni kita akan nampak penaikan semua dalam 21%. Tu expected lepas kita tengok paling tinggi 20 ke 30%. Terkira nampak balik 30%. Tu 30% expected yang berlaku, price akan buat high high. So meaning pergerakan ini adalah good untuk expected sampai balik di kawasan ni. Untuk price itu expectation still lagi kuartal berkomunikasi dengan kita punya aku kata channel, dan channel ni macam cakap sekiranya kita breakout ni ada opportunity untuk sampai kawasan ni, dan bila sampai kawasan ni itulah yang zona, itulah yang Zul tunggu-tunggukan untuk tahun ni, iaitu untuk
tipis sikit 20% lu punya portfolio, kemudian lu akan setkan stop loss in profit ataupun lu akan letakkan, contohnya Bitcoin tu berada di 4.58, lu akan letakkan stop loss di spot, iaitu berada hampir dalam 48. Sekiranya price naik, tak masalah, lu akan untung. Sekiranya price turun balik ke 48, tak kisah beratus, lu akan exit semua tu market. Untuk expectation, dia akan masuk balik ke kawasan channel. Bila masuk balik kawasan channel, kita akan trigger balik channel ni untuk dia akan net. Inilah confirmation. Bila dia masuk balik ke channel, inilah confirmation untuk dia breakout kali kedua untuk channel merah ni, dan kemudian akan follow kita punya price target biru. So itulah yang Zul expectation kan, ataupun the best case untuk dia punya portfolio untuk Zul take out dia punya profit dan modal. Sekiranya price tak naik sampai 64 dan price terus drop ke bawah, ataupun macam tadi ialah kita sebaik saja dia break merah ni, akan trigger trendline ni. Sekiranya ini berlaku, so meaning apa yang berlaku sekiranya price terus drop ke 8.26, apa yang akan berlaku dia punya portfolio, dia akan loss sebanyak almost hampir 80% daripada dia punya total investment tu. Sampai tahu total investment adalah 50,000. So 80% loss value 50,000 akan expected hanya asset yang akan hanya berdiri dalam 10,000. So adakah good position untuk yang dua sell? Bukanlah good position untuk sell. So apa bukan, dia akan hold saja apa yang dia ada itu untuk expectation. Dia akan tunggu tahun 25, dan di bawah ni nanti Zul akan suntik modal baru untuk buy more, untuk reducekan your average. So Zul akan turunkan average. So bila price tu naik, tak masalah, Zul akan quarter return ROI tu akan datang dengan lebih cepat berbanding kalau Zul tak buy di kawasan ni. So itulah Zul punya strategi. Expected kalau naik, Zul akan exit market untuk yang Zul cakap tadi. Sekiranya drop bawah, Zul akan hold saja apa yang Zul ada, dan Zul akan tunggu untuk buy di bawah ini. So untuk yang ini adalah last buy, orang kata last buy sebelum kita tunggu expected di kawasan 26 ialah di kawasan 28-27. Ini adalah last buy position untuk kita expectation untuk price Bitcoin melakukan pump. Sekiranya kita price breakout trendline merah ni, Zul akan tak hit dah buy unless sampailah Bitcoin berada di kawasan almost balik di dalam 33 dan 30k ni. Kita akan tengok balik macam mana data tu, adakah price Bitcoin akan melakukan kata, ataupun selagi mana Bitcoin tak buat movement balik pergerakan ataupun higher high ataupun lower high. Currently kita berada lower high, so lower high, dan siapa cakap malam macam cakap bila trendline ni dah hit 3 kali, dia tend untuk balik ke bawah. Sama juga kawasan ni, sekiranya price tu break sampai ke kawasan ni, meaning kita akan ada touch yang ketiga tu, price tu tend untuk jatuh bawah. So jatuh sampai mana kita ada possibility ataupun kita akan ada untuk berlaku price jatuh sampai 33. So jatuh 3, kalau kita rebound balik, so meaning kita akan nampak price tu akan buat pergerakan higher high, lower low, higher high, dan kita nak tengok price tu buat balik lower high. So meaning kita lower the point ni, kita akan tarik another pattern. So meaning adalah good position untuk kita entry balik di kawasan ni nanti, untuk expected untuk movement, expected dia akan pergi balik ke kawasan. Untuk range kita iaitu channel, iaitu daripada 48, 33, 48, 33 dan pergi 48, dan hopefully kita breakout untuk sampai ke dua punya target. So itulah di Bitcoin, apakah yang Zul opportunity ataupun pergerakan yang Zul expectation boleh berlaku. So currently apa yang cakap adalah di kawasan 38.9 dan 37.5 adalah last buy zone kita untuk kita buy, dan kemudian sekiranya drop lagi, kita akan tunggu untuk data bullish yang baru. Selagi mana tak ada data bullish flash dalam market, selagi lah kita tak entry. Macam mana cakap dulu, kita dah boleh entry buy ni sebab apa? Price buat higher high, drop ni kita boleh buy untuk buat pergerakan daripada downtrend ke uptrend. Expectation buat higher high, lower high, expectation kita akan naik. So naik tu tak banyak lah. Expectation untuk kali ni, sekiranya kita break up di bawah trendline ni, meaning price print balik quarter bearish market, expected higher high, lower low, higher low, as per another lower low. Kemudian kita akan buat another pattern untuk Bitcoin, iaitu Bitcoin daripada price kepada higher ini ke kawasan point ini. So meaning kita akan nampak balik untuk Bitcoin breakout bila kita akan nampak balik. So mungkin kat sini kita boleh draw dah. Nanti Zul akan draw satu trendline bullish balik. Kat mana kena tengok daripada quarter downtrend kali bertukar balik menjadi uptrend. So meaning kat sini kita dah downtrend, dah pun bertukar jadi uptrend, dan uptrend ni sekiranya gagal, kita akan nampak macam mana nak tahu pergerakan uptrend ni gagal. So meaning sekiranya uptrend gagal, break bawah ni kita dah nampak inilah gagal untuk kita punya pattern quarter uptrend. Meaning kita akan print another downtrend trend line. So daripada swing high ini ke swing low ini, kita akan nampak satu lagi trend line. So trend line inilah trend line untuk next quarter, kita nampak next buy. Tu meaning
pergerakan Bitcoin akan drop kawasan 33 sampai kawasan ni kita buy lagi, dan supaya dia breakout ni meaning kita akan expected price buat dah pun breakout, so kita retest nanti kita akan buy balik. So inilah kuartal pergerakan yang kena tengok. Kalau drop bawah trendline ni, dia bound di kawasan 33. So 33 adalah good kata must rebound untuk kita tengok, untuk kita momentum untuk pergerakan kuartal breakout kita punya much larger downtrend punya pattern. So breakout pattern ini adalah kita akan seperti kita nampak balik flash untuk bull run ataupun expectation untuk kenaikan untuk kita push balik price di atas. Itulah pergerakan Bitcoin yang Zul expectation boleh berlaku. So itulah pergerakan Bitcoin walaupun di kawasan ni sekiranya RSI jatuh kawasan 16 dan expected ia bercakap kenapa last buy, sebab apa walaupun even last buy kita akan ada huge expected opportunity untuk price to rebound at least sampai balik ke kawasan trendline ni almost dalam 20%. So DCA kawasan ni price naik kita akan ambil profit, kita akan ambil modal, profit tinggalkan. Kalau breakout nanti kita biarkan breakout, nanti kita akan retest, kita akan buy balik sehingga price to fail dia drop lagi ke bawah, drop sampai ke kawasan 33, nanti kita akan buy balik di kawasan 3. So last buy sampai kawasan ni anda boleh opportunity buy, dan sekiranya drop ini kita akan 330. Kalau dia bounce kita akan ambil TP, breakout trendline ni kini kita akan kembali balik, kita akan flash balik kuartal bull ataupun kuartal trend upper trendline daripada down trendline ke upper trendline balik. So itulah pergerakan Bitcoin yang Zul nak tengokkan untuk short term dan long term apakah boleh berlaku di dalam market. So panjang Zul explainkan pasal Bitcoin, hopefully anda faham ke arah market dan apakah Zul punya apakah Zul akan buat dalam market. So untuk pergi ke ruang komen, ada yang tanya pasal Zul ada dua chart, iaitu pasal Star Atlas dan Dow. So let's go, kita pergi sekejap aja pergi. Pertama kali Zul akan pergi ke Star Atlas. So Star Atlas ni memang Zul dalam target juga Zul nak buy punya untuk kata under Metaverse and NFT. Zul ada dah Mana, Sandbox, Engine, American Block, Gala Zul dah ada. Cuma Atlas dan Illuvium adalah antara kata game coin yang Zul nak tunggu juga tu Atlas. So Atlas adakah good position untuk kita buy? So untuk Atlas ni Zul akan pergi untuk di daily. So untuk di Atlas apa yang berlaku, price dah drop bawah hampir berapa, ikutkan price untuk Nangkari price berada di 90% discount. So good position untuk anda buy untuk long term. So meaning expectation untuk kalau drop lagi, yes boleh drop lagi, tapi expectation ni adalah consider good position dengan price pun dah murah. Expectation hanya price hanya tak 0.02 sen, anda boleh target untuk long term. Jika anda buy dan lupa saja untuk expected untuk net target. Sebab apa? Untuk Atlas ni Zul nampak satu trendline yang menarik untuk kita tengok. Kalau Bitcoin ada quarter trendline untuk bullish, sama juga untuk di Atlas akan ada quarter trendline untuk bullish, iaitu trendline ni daripada high ini ke high ini. So meaning quarter rule of trendline, rule Zul punya trendline ialah hit kali ketiga, 1, 2 dan expectation given time dia break touch kali ketiga, meaning kita akan nampak breakout. So meaning consider price ni lah good position untuk buy. So meaning untuk Zul ni Zul akan buy juga. Untuk Atlas ni Zul akan cuba target untukkan 10,000 coin. So expectation kalau ikutkan price ni 0.24, berapakah 10,000 coin untuk harga 0.024 sen darab dengan 10,000. Zul expected dalam $240 ya. Yes, 240 dalam ringgit Malaysia 4.2. So mean dalam RM1,000. So RM1,000 untuk Zul invest untuk dalam ni untuk dapatkan 10,000 coin dengan quarter expectation price untuk at least sampai ni dan sampai balik ke kawasan dia punya all time high, iaitu dalam kawasan 27 sen dolar. So meaning dengan Zul punya investment expectation dengan quarter risk and reward kita tengok $1,000. So meaning Zul ada 10,000 coin. 10,000 coin sekiranya price tu sampai di kawasan 27 ataupun 27 darab dengan 0.27 sen expected at least sampai ke all time high dia, meaning Zul akan untuk punya $2,700 tolak dengan modal tadi $240. So meaning 2,700 tolak dengan modal 240 untuk buy 10,000 coin. Zul untung banyak $2,460. So darab dengan ringgit Malaysia 4.2. So meaning dengan investment RM1,000 kita boleh buat 10,000 kerungan bersih RM10,000. So give and reward, yes kita akan Zul akan buy juga di kawasan ni, good position untuk Zul buy. So meaning Atlas ni Zul akan letak di atas ini untuk expectation lah good position untuk buy untuk long term. So ingat, kalau Zul invest RM1,000, kalau expected project ni gagal, tak ada masalah. Zul hanya loss RM1,000 berbanding return on investment kita boleh opportunity dapat RM10,000 dengan untung bersih kawasan ni. So good adalah this consider kata
good investment untuk long term. So ingat, inilah pergerakan Atlas. So memang good position buy. Memang du tengok trailer ni tadi, du tengok chart ini, trailer dan semua analisis ni memang kata du bersemangat untuk buy di Atlas ni untuk coin, untuk net tu punya Atlas coin, untuk 10,000 coin untuk Atlas. So next coin lah DAO. So ada permintaan untuk DAO DAO USDT. Du akan tengok di KuCoin. So DAO maker ni apakah pergerakan dia. So untuk DAO ni sama juga du nampak dia seperti untuk di di atas tadi kita ada trendline 1 2. So S adalah good position untuk buy currently sebab apa dia berada di kawasan last support. So meaning tengok fundamental dia more strong, iaitu price even Bitcoin jatuh pun dia hanya drop di kawasan ni. So kita tengok Bitcoin tadi ada opportunity untuk bounce balik. So bounce dalam 20%. So meaning DAO boleh juga rebound balik ke kawasan di. So rebound ni sekiranya breakout ni kita akan nampak expected Bitcoin boleh breakout kat sampai 60. Kita sampai DAO belum boleh breakout ni. Breakout ni at least sampai ke kawasan $8.8. Cuma zone ni tu tak belilah sebab apa, harga dia agak mahal dalam $2. So yang untuk DAO maker tu kata tu tak invest, tapi tu expected untuk dia lah kata good project, and expected untuk dia punya fundamental. Dia dari fundamental pun good, maknanya tu dah ada baca dah, dia punya chart pun support dia punya pergerakan fundamental tu. Sebenarnya kalau anda dah invest dalam DAO maker, inilah pergerakan yang anda boleh expectation adalah good position untuk anda entry untuk long term. Dan breakout Thailand ni kita nak expected untuk at least sampai ke kawasan dia punya all time high 84. Breakout ini point of breaking apa target lagi nampak dalam $13 untuk long term. So itulah pergerakan di DAO. So guys, waktu itu saja untuk pergerakan market ataupun analisis market ni. Apapun di Bitcoin adalah penentuan untuk ni. Kita tengok apapun untuk malam ni ada possibility sedikit drop sebelum kita melakukan apa saja pergerakan yang Zul nak tengok. So ni yang line kuning ni kita boleh dah complete pun. So now kita hanya monitor untuk pergerakan more up ni adalah more long term. Pergerakan ni Zul akan buat hijau, iaitu kita punya buran ataupun expert target. Zul ada juga megaphone ataupun kita panggil ini adalah bentukan megaphone. Megaphone ni adalah pergerakan bullish ataupun pattern bullish. Tu ini adalah pergerakan yang kita panggil kata opening bonding wedge. Opening bonding wedge ataupun kita nampak kata seperti speaker ni, speaker yang menala ke bawah adalah bullish, seperti dia akan breakout ke atas. So bila dekat sampai kawasan ni, betul-betul kawasan sampai yang putih, kawasan double cross iaitu box atau lower low ni dan lower higher low ni. So ni kawasan ni adalah 387. Sini berkembang 20% sampai kawasan ni. Sehingga breakout ni mending kita akan seperti kita akan nak touch kali ketiga. So 1 2, 3, the minute expectation kita boleh sampai di kawasan dia punya target iaitu 61 sebelum kita tengok untuk keputusan Bitcoin sama ada untuk naik ke atas ataupun breakout. So make sure anda tengok dia punya video for your circle untuk tahu pergerakan kenapa tu nampak 61 dan 5 adalah good opportunity untuk kita lock kita punya modal, dan ada opportunity untuk kita buat another circle ataupun pump yang baru untuk expected Bitcoin sampai dalam kawasan 100k. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi anda untuk besok pagi, dan apa-apa soalan ni nanti tu akan sharekan di Discord channel. Nak join YouTube channel, ada join YouTube membership dan pergi ke ruangan membership, klik membership, dalam tu akan ada link untuk ke Discord. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.